terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sambung pada topik yang seterusnya, subtopik yang seterusnya, matan kita syarah kita matan Idahul Ba'dabirah. Subtopik seterusnya, keharusan sultan menikahkan perempuan yang berada di bawah hak kewalian seseorang ketika walinya hilangkan diri kadar kurang 2 marhalah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menjelaskannya dalam Mughnil Muhtaj bahawa jikalau berlaku suatu keuzuran untuk sampai kepada walinya yang telah menghilangkan diri kurang daripada kadar 2 marhalah, umpama takut fitnah ataupun ketakutan, maka boleh bagi sultan menikahkannya. Jadi minggu lepas kita sudah bahas berkenaan dengan sultan tidak boleh menikahkan seorang perempuan kalau walinya, yakni suaminya, berada kurang daripada 2 marhalah. Sebab boleh sampai kepada wali tersebut. Tapi andai kata tak boleh sampai dengan sebab takut fitnah ataupun ketakutan dan sebagainya, maka bolehlah sultan tadi menikahkan perempuan tersebut. Cara untuk memastikan wali bagi perempuan tersebut menghilangkan diri. Jadi ghaib wali ni macam mana kita nak pastikan dia itu betul-betul ghaib? Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa menurut pandangan yang asah, bahawa cara untuk memastikan bahawa wali bagi perempuan tersebut telah hilang adalah dengan pengakuan perempuan itu sendiri yang membenarkan bahawasanya walinya telah menghilangkan dirinya. Jadi ghaib ataupun wali ni hilang ni macam mana nak pastikan? Iaitu pengakuan daripada perempuan sendiri, anak dia, ataupun bukan anak dia, itu perempuan yang di bawah hak kewaliannya. Kerana wali tak semestinya bapa, boleh jadi datuk, boleh jadi sepupu, boleh jadi adik-beradik. Keperluan 2 orang saksi terhadap pensabitan wali menghilangkan dirinya. Adakah diperlukan saksi apabila perempuan tu sudah mengakui bahawasanya dia telah hilang? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan 2 orang menjadi saksi terhadap kehilangan wali. Pandangan pertama, tidak disyaratkan dikhabarkan pensabitan wali menghilangkan diri tersebut dengan melalui 2 orang saksi. Itu pandangan pertama, tak perlu, cukup sekadar perempuan mengaku kata wali dia hilang, habis. Kedua, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat tidak boleh sultan menikahkan orang perempuan yang mendakwa bahawa walinya telah menghilangkan dirinya, melainkan dengan disaksikan ataupun menjadi saksi oleh 2 orang akan perkhabaran ataupun khabaran tersebut. Jadi Imam Syafi'i sendiri berpandangan bahawasanya perlu pensabitan saksi terhadap kehilangan walinya apabila perempuan tersebut mendakwa walinya telah hilang.
Pembuktian wali menghilangkan diri melalui pengakuan perempuan yang berada di bawah kewaliannya. Pembuktian wali menghilangkan diri. Sekarang ni bukti pula. Dah mengaku dah. Perlu saksi tak? Tak perlu saksi atas pandangan pertama. Perlu saksi atas pandangan kedua. Kemudian perlu bukti ke tidak? Syekh Izzuddin bin Abdus Salam rahimahullah telah menerangkan dalam Al-Fatawa Al-Mawsuliyah bahawa jikalau perempuan tersebut merupakan orang yang boleh dipercayai dan dapat dipegangkan semua kata-katanya, maka tidak perlu kepada bukti untuk mengesahkan bahawa walinya telah menghilangkan dirinya. Dia orang salihah ke, dia tak pernah bohong ke, jadi ada fiqah lah di situ, boleh dipercayai, maka tidak perlu kepada bukti. Sebaliknya, jikalau perempuan tersebut tidak tidak dapat dipercayai kata-katanya ataupun ditohmah dengan tidak dipercayai, dia panggil muttaham bighairi fiqah, ditohmah orang, dia ni tak boleh percaya, dan tidak dapat dipegang kata-katanya ataupun tidak diketahui sama ada boleh dipegang kata-katanya ataupun tidak, semua tu tidak boleh dinikahkan dengan lelaki yang lain melainkan sabit kehilangan wali tersebut melalui bukti yang dinisbahkan kepada syarak. Jadi bukti kena serah pada hakim lah. Macam mana dia nak bukti tu? Hakim akan tentukan mana bukti yang kamu dakwa kata wali telah hilang. Apa adalah tu bukti dia. Sebaliknya, jikalau lemah dan tidak mampu untuk membuktikan bahawa walinya telah menghilangkan dirinya sendiri, maka boleh menuntut perempuan yang berada di bawah kewaliannya itu untuk bersumpah tentang kebenaran ungkapannya kalau tak dapat bukti. Sebab apa? Sebab bukti ada tapi hilang contohnya. Bukti ada tapi musnah, terbakar, maka boleh juga dia mengaku dengan sumpah. Apa-apa sumpahlah jalan terakhir. Jika sudah berbuat sedemikian, maka boleh perempuan tersebut berbuat sedemikian sumpah, maka boleh perempuan tersebut dinikahkan dengan orang lain, iaitu melalui sultan tadi atau hakim. Selesai. Perempuan menegaskan untuk segera bernikah sedangkan qadi melihat sebaliknya. Sebaliknya dengan makna maslahah dia tengok tak payah nikah lagi. Bila tu berlaku gitu? Ketika wali menghilangkan dirinya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan masalah jikalau seorang perempuan menggesa dan menegaskan untuk dinikahkan dirinya dengan lelaki yang lain dengan qadar yang segera, sedangkan qadi melihat bahawa perempuan tersebut dilewatkan, yakni patut dilewatkan pernikahannya, maka berlaku khilaf perlu nikah ke tidak. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, pelik ni, tokoh imam akidah, mari jadi pandangan fiqh pula. Itu menunjukkan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ialah mazhab Syafi'i dalam fiqh dia. Ni nukil daripada An-Najmul Wahash. Jadi dia berpandangan tidak diambil penegasan yang dibuat oleh perempuan tersebut. Tak ambil kira. Makna tak boleh nikah, tak payah nikah. Dia tegah tu, dia paksa tu, tak ambil kira. Tak dikira sama sekali. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah berpandangan sedemikian juga dalam Mughnil Muhtaj. Hal ini berlaku kerana mengambil langkah berjaga-jaga untuk menikahkan perempuan tersebut. Sebab sekarang ni wali dia tak tahu hidup ke tidak. Lagi pula perempuan ni menggesa hakim ataupun qadi tadi untuk untuk dikahwinkan. Maka menurut pandangan pertama tak dia ambil kira penegasan tersebut. Pandangan B, Imam Abu Bakar Al-Baqillani, ni ulama akidah belaka ni, dia ambil kira penegasan perempuan tersebut dan perlu menikahkannya. Jadi dalam perbahasan ni, masalah ni dibahaskan dan diberikan pandangan oleh dua ulama besar dalam mutakallimin. Tiba-tiba jadi pandangan dalam fiqh. Mungkin tidak diuruskan dan tidak dibahaskan oleh ulama fiqh lain, mereka dah bahas. Menunjukkan bahawasanya mereka berdua ni selain ulama akidah, mereka juga alim bab lain, cuma tidak terkenal sahaja. Contoh Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfaraini, ulama akidah juga, tapi dalam bab haid banyak dinukilkan dan dia bercanggah dengan mazhab lah. Dua pandangan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Disebut, mana dinukil saja, tak perlu dibahas dah. Dalam Rawdah At-Talibi, Imam Ar-Rafi'i rahimahullah telah menyatakan bahawa kedua-dua pandangan tersebut telah dinukilkan oleh Imamul Haramain daripada para ulama usuluddin. Imam Al-Haramain rahimahullah telah menjelaskan dalam Nihayatul Matlab bahawa perbahasan masalah ini tidak terhenti kepada perkataan dan perbahasan ulama fiqh semata-mata, bahkan hanya sahaja berlaku perselisihan pandangan ulama berlaku dalam kalangan ulama usuluddin. Tadi semua tu ulama usuluddin berlaku, bukan fiqh. Orang fiqh nukil saja. Ijtihad qadi berkaitan maslahah perempuan ketika walinya menghilangkan diri qadar kurang 2 marhalah. Jadi kadar kurang 2 marhalah, wali menghilangkan diri, tidak boleh untuk dia menikahkan.
Tapi kalau ada maslahah macam mana? Syekh Adamiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa situasi ijtihad qadi tersebut berdasarkan maslahah perempuan berbeza-beza. Pertama, jikalau qadi berijtihad bahawa maslahah bagi perempuan tersebut akan hilang dengan melewatkan pernikahan, maka wajib disegerakan pernikahan tersebut. Maslahah bagi perempuan tersebut akan hilang. Maslahah ni kebaikan lah. Mana kebaikan perempuan tersebut akan hilang kalau kahwin lewat. Mana kalau kahwin cepat, dapat maslahah awal ataupun dapat maslahah dia pada peringkat awal, tidak akan hilang. Maka boleh. Kedua, ni kerja qadi lah ni. Ni bukan kerja tok pekoh lah. Jadi dalam pekoh ni ada tok pekoh, ada qadi, ada ahli. Tiga. Pertamanya tok pekoh. Tok pekoh ni bagi hukum ya. Qadi ni bahagian hukum sesuatu kes. Yang ketiganya ahlul khibrah. Ahlul khibrah ni orang yang ahli dalam satu bidang, yang mana pekoh tak boleh selesai, dia tanya dulu. Contohnya dalam bab vaksin contohnya, dia bukan pakar, jadi dia kena tanya ahli dia, baru dia boleh bagi hukum macam mana. Yang kedua, jikalau qadi berijtihad bahawa maslahah bagi perempuan tersebut akan hilang dengan menyegerakan pernikahan, maka wajib dilewatkan pernikahan tersebut. Maslahah apa tu? Qadi lah tengok apa dia maslahah tu. Jadi ini umum, tak perlu bagi contoh. Yang ketiga, jikalau qadi berijtihad bahawa sama sahaja maslahah bagi perempuan tersebut, sama ada melewatkan atau menyegerakan pernikahan ataupun berlaku kemusykilan, sama ada kebaikannya itu berlaku dengan menyegerakan pernikahan ataupun melewatkannya, maka di sini merupakan tempat taraddud. Taraddud ni tak ada jawapan, ulama tak boleh bagi. Jadi semua ulama fiqh walaupun dia timbulkan kemusykilan, bukan semua boleh jawab. Itu kejujuran ulama fiqh. Jadi kalau kita orang tanya, kita diam ya, taraddud lah tu. Tak payahlah jawab. Awak ustaz tak jawab menantuk aku lah. Tanya orang lain lah bodoh. Perempuan datang kepada qadi untuk menikahkannya dalam keadaan mendakwa bahawa suaminya tidak menceraikannya ataupun mati. Perempuan datang pada qadi untuk menikahkannya dalam keadaan mendakwa suaminya ceraikan dia ataupun telah mati. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawasanya jikalau seorang perempuan hadir kepada qadi dan memintanya supaya dirinya dinikahkan dengan seorang lelaki yang lain, hal keadaan perempuan tersebut berkata, aku merupakan isteri si fulan, kemudian dia telah menceraikanku dan sudah selesai iddahku, dia cakap gitu, ataupun suamiku telah meninggal dunia, maka berlaku khilaf ulama. Pandangan pertama, tidak boleh perempuan tersebut bernikah sehingga tertegak hujah atas pensabitan tolak tersebut dengan suami lamanya, mana kena ada bukti dan meninggal dunianya suami tersebut. Hal ini berlaku kerana perempuan tersebut telah mengakui bahawa dirinya merupakan isteri bagi seseorang yang menceraikannya itu, ataupun isteri bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Pandangan tersebut telah dinyatakan oleh Al-Qadhi Husain rahimahullah, seperti mana Imam Al-Baghawi rahimahullah telah menukilkannya dalam Fatawa Al-Baghawi. Pandangan yang kedua, Syekh Az-Zabili rahimahullah ta'ala telah menyebutkannya dalam Adabul Qadha. Didengarkan perkataan perempuan tersebut dan tidak memerlukan kepada sumpah dan juga bukti. Mana hak pertama tu kena pada bukti, hujah. Yang kedua tak payah, sumpah pun tak payah. Hal ini berlaku kerana perempuan tersebut sudah baligh, berakal dan mampu mengurus urusannya sendiri, ataupun perempuan tersebut memiliki urusannya sendiri. Maka tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalangi perempuan tersebut untuk segala urusan, termasuk urusan yang berkaitan dengan akad pernikahan sekalipun. Maka jikalau perempuan tersebut benar, maka demikianlah hukumnya. Sebaliknya, jikalau datang suaminya dan mendakwa bahawa tidak pernah suami tersebut menceraikan isterinya seperti mana didakwa, serta suami tersebut bersumpah dengan cakapannya itu, maka boleh difasahkan pernikahan perempuan tersebut yang berlaku dengan lelaki yang lain. Jadi kalau dia hasil daripada pengakuan tu atas pandangan kedua, qadhi berkata, nikahlah. Dia pun nikah. Lepas tu suami mari balik. Dan suami bersumpah kata, aku tak pernah cerai. Maka berlaku fasahlah dengan suami yang kedua, kembali kepada suami pertama. Bukan itu sahaja, bahkan syarak mengizinkan kepada kepada suami yang asal selepas daripada berlalunya iddah perempuan tersebut. Syarak mengizinkan kepada suami yang asal, yakni yang pertama tadi, selepas daripada berlalunya iddah perempuan tersebut, jikalau suami tersebut pernah bersetubuh dengan isterinya tersebut. Suami tersebut ni suami yang kedua lah. Suami yang sudah dia kahwin, lepas tu mari suami dia kata, aku tak pernah cerai, wallahi wa billahi wa tallahi. Maka berlaku fasah, maka perlu menjalani iddah bila suami kedua tu yang dia dah kahwin tu telah bersetubuh. Kalau tak, tak payahlah.
Kerana fungsi iddah ni ialah untuk bara'atul rahim, membersihkan rahim. Topik terakhir, perempuan mengakui bahawa dirinya telah ditolak dan ataupun mati suaminya dalam keadaan suaminya berada dalam negerinya, negeri perempuan. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau suami bagi seorang perempuan berada dalam satu negeri, kemudian perempuan tersebut mendakwa dirinya telah ditolak oleh suaminya ataupun mengakui bahawa suaminya telah meninggal dunia. Signal. Okey. Maka tidak boleh qadi tersebut mengakadkan nikah untuk menikahkannya dengan orang lain, melainkan dengan dijelaskan dan ditunjukkan bukti bahawa suaminya telah menceraikannya ataupun suaminya telah meninggal dunia. Jadi suami bagi seorang perempuan berada dalam satu negeri. Ni suami berada dalam satu negeri. Lepas tu perempuan tu dakwa pada qadi, dia dah tolak aku dah. Ataupun dia dakwa kata mati dah suami aku ni. Maka qadi tadi tak boleh untuk mengakadkan nikah dengan orang lain, melainkan dijelaskan dan ditunjukkan bukti. Tadi pandangan yang masalah yang sebelumnya tak payah. Tapi bila tak payah, pandangan kedua kata tak payah tu, bila mari suami kena fasah lah. Ni suami berada di negeri sendiri, kemudian didakwa mati suami dia ataupun ditolak suami dia, maka tidak boleh menikahkannya, melainkan dijelaskan dan ditunjukkan bukti betul ke tak bahawa suaminya telah menceraikannya ataupun suaminya telah meninggal dunia. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa pada hakikatnya tiada perbezaan pandangan antara Imam Al-Baghawi rahimahullah dengan Imam Az-Zabili rahimahullah. Imam Al-Baghawi pandangan pertama hak tadi, Imam Az-Zabili pandangan yang kedua hak tadi. Pandangan pertama, Imam Baghawi kata tak boleh perempuan tu nikah melainkan dengan kesabitan hujah. Pandangan kedua kata, Imam Az-Zabili kata tak payah dah, sebab perempuan ni boleh uruskan diri sendiri, dia telah baligh, dia telah berakal, dia tahulah urusan nikah dia sendiri, tak payah pada bukti. Tapi Syekh Damiri kata pada hakikatnya tak ada beza. Pendapat Imam Al-Baghawi rahimahullah tersebut berdasarkan kepada masalah jikalau perempuan itu mendakwa dirinya isteri bagi si fulan secara tertentu, secara ta'yin, aku ni isteri kepada Muhammad, maka perlu kepada bukti. Adapun Syekh Az-Zabili rahimahullah pula menjelaskan berkaitan masalah yang membuat pengakuan tersebut dalam keadaan tidak menentukan suami mana yang dimaksudkan oleh perempuan itu. Jadi Syekh Ad-Damiri mendamaikan dua pandangan ni. Pandangan Imam Baghawi yang kata perlu kepada bukti ialah jikalau dia mengakui suami kepada sekian-sekian orang. Tapi Syekh Zabili pandangan dia ditanggung atas masalah kalau dia mengakui tapi dia tu tak tentukan siapa suami dia. Hanya dia kata secara umum saja, aku ni isteri aku ni isteri orang. Suami aku ni telah ceraikan aku, tanpa ditentukan, tanpa ditakyinkan siapa orang tersebut. Habis, segala pujilah hanya mustahak bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan hamba hidayah dan taufik pada menuliskan secara ringkas syarahan terhadap kitab yang mulia ini. Syarah tak syarah pun okey ya. Hamba mula menulisnya pada waktu pagi 13 Februari 2023 bersamaan 21 Rejab tahun 1444 Hijriah, dan siap menulisnya pada jam 12.42 tengah hari 20 Mac 2023 hari Isnin bersamaan 27 Sya'ban tahun 1444 Hijrah. Mudah-mudahan mendapat manfaat bagi diri hamba dan sekalian pembaca seperti mana asalnya, iaitu kitab yang dinukilkan tu. Dengan izin Allah Ta'ala akan hamba sambungkan penulisan syarah bagi kitab yang mulia ini pada jilid yang ketiga tu, bukan kedua. Dia main copy paste, itu terlupa tukar. Tu ayat ni ambil jilid satu je. Itu pun copy paste tak tengok dulu. Tu ketiga dan ketiga dah siap dah. Dah siap lama dah masa Ramadan itu. Tinggal nak baca lah. Wallahu a'lam. Selesailah kitab kita ni selama 15 majlis untuk jilid 2. Kalau secara keseluruhan 31 majlis. Tinggal kita punya kitab ni muka surat, kalau Tuhfatul Tullab muka surat 87 habis dah, masuk 88. 88 tu bab sekufu, masuk dalam jilid 3. Dia akan bahas panjang lebar berkenaan dengan sekufu. Yang kita buat ni, kita nukil je kitab-kitab Syuruh Al-Minhaj. Bukan syarah sendiri buat pala, bukan. Jadi kalau tertypo apa semua tu, biasalah kita ni tak ada editor. Kalau kita ni ada editor tak apa, sedap sikit. Dan kita bukan jual pun kitab ni, kita buat pre-order tu supaya orang nak print cantik, silalah. Tak mau sudah kita dah bagi dalam grup. Sama juga jilid 3 itu kita dah bagi dah, cuma tidak bermatan lah. Dia hanya sekadar poin-poin gitu lah.
Kalau bermatan sekali dengan syarah yang officialnya, tu kena order jilid 3 akan datang. Jadi insya-Allah kita akan lepas ni khatam lepas raya, kita akan sambung dengan, sebelum kita sambung jilid 3, penganjur kita nak menganjurkan pembacaan kitab Risalatul Mahid fima apa dia? Risalatul Mahid fi bayani ma yata'allaqu bil haidhi. Kitab ni 6 muka surat saja. Asalnya kita nak baca ke pelajar lah. Kalau baca ke pelajar cara payah. Ni tak tahulah cara payah ke cara apa, tak tahu. Tapi wallahu alam, bila habis tu asal baca je. Ni kita buat dobit sendiri ni, daripada kitab-kitab Hasyiah Bijirmi 'ala al-Iqna', Hasyiah Bajuri 'ala Fathil Qarib, Hasyiah At-Tarmasi 'ala al-Manhajil Qawim, dan juga apa satu lagi? Apa saya call lagi? Dan juga Hasyiah Bijirmi 'ala Fathil Wahhab. Tu kita buat dobit sendiri. Nanti kita akan berilah. Tapi tak beri tulisan dah. Ni kena tulis sendiri. Dan kita akan beri contoh banyak lah. Jadi kena ada guna whiteboard banyak sikit. Jadi kamera tu memang kamera ada whiteboard lah, 24 jam. Baca sikit je, 24 jam akan banyak tala ke whiteboard. Dan kitab ni berkenaan dengan haid sahaja. Tidak ada masalah mustahadah, tak ada. Perempuan yang mustahadah tak ada. Sebab kalau perempuan nak faham mustahadah pening dah, haid pun pening dah. Kalau baca hak mustahadah sekali lagi pening. Jadi kita selesai hak haid dulu. Haid pun ramai orang tak erti lagi, apa lagi istihadah. Jadi ni kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ilmu yang paling payah haid, istihadah, mutahayyirah. Yang paling payah sekali mutahayyirah. Kerana dia muhayyirahkan fuqaha. Dan dia pun mutahayyirah sebelum mutahayyirah. Tadi soalan petang, dia tanya, ni keluar ke apa? Dia sembang perempuan padahal haid je pun. Saya pun tak tahu, pening Ustaz. Aku pening pula dah, mai aku tanya satu-satu. Dia bagi dah jadual, dia pening dengan jadual dia. Itu baru haid tu, belum istihadah lagi tu. Istihadah aku tak tahu. Sebab tu perempuan ni pi kahwin. Pi kahwin dengan orang reti, kahwin dengan orang bodoh. Bodoh tak ada apa. Kahwin dengan orang bodoh habis nanti akan datang lah, kita boleh tiak lah pasal bab yang haid tu. Akan datang. Tapi kebanyakannya guna whiteboard. Guna whiteboard lah. Dia sikit lah 6 muka surat. 5 muka surat sebenarnya. Tolok hak muka surat depan ni. Habis jadi 5 ni bab haid sahaja. Kita akan bahas secara menyeluruh. Dan insya-Allah taala kalau ada kudratnya kita akan tulis syarah lah. Cuma kita tak bacalah di sini. Kita syarah sendiri-sendiri, syok sendiri. Syarah secara ringkas berkaitan dengan Risalatul Mahid. Syarah tu dalam bahasa Melayu lah. Kenapa tak bahasa Arab? Sama ya. Bahasa Arab kalau bahasa Melayu, murak sampai sudah. Ni buat bahasa Arab tunjuk hebat. Lepas tu orang tak faham buat apa. Kita nak faedah, bukannya kita nak tunjuk terror. Tunjuk terror boleh boleh. Aku buat Kasyfun Niqab, syarah Kasyfun Niqab bahasa Arab. Sudah pula nak Arab lah apa, cari kamu pula dah. Dia asal sampai sudah. Hak Arab tu semualah kita Arab dah, kita terjemah saja. Wallahu alam. Jadi sampai itu saja. Jadi kita sepanjang kita dengan doa ni kita dapat 4 kitab. Ada satu lagi 3. Jilid 3 tak sampai lagi. Yang pertama hak dulu tu asal etikad. Asal etikad kita tak buat syarah lah. Masa tu pun kita tak tahu apa benda ni. Lepas tu asal sul i'tiqad baca pedoman sembahyang jemaah. Pedoman sembahyang jemaah tu pun asal pun tak buat dobit tu. Tapi kita tengok baca pedoman tu macam ringkas sangat mudah sangat pedoman tu. Jadi dia ambil i'anah, jadi kita pun ambil i'anah Tuhfah Nihayah. Maka hasillah ad-dawabitul jani'ah li tawdihi ibarati pedoman sembahyang berjemaah. Macam biasalah tu typo semua tu kita dah betul dah. Tapi hak ni kena bayarlah. Kita tak bagi dah PDF. Takut kena cetak. Kena cetak rompak ni jenuh juga orang scam-scam ni.
Lepas tu barulah kita lepas pedoman sembahyang Jumaat tu kita baca Idahul Bab. Maka syarahnya pun Kasyfun Niqab lah. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 akan datang. Tu. Lepas tu waktu raya itu sembahyang hari raya. Taqribul ba'id ila yaumil aid. Ni raya kurban boleh, raya Aidilfitri boleh. Kita pun dah khatam baca dah. Pada waktu bulan Ramadan tu, kitab ni 150 muka surat. 147. Berkenaan dengan sembahyang sahaja, start daripada terbenamnya matahari, nak takbir bila apa semua ni, ini terpakai bagi Aidul Fitri dengan Aidul Adha. Rakamannya ada dalam YouTube belaka dah. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Macam biasa sebelum kita habis, kita akan baca suratul Fatihah 7 kali, suratul Ikhlas 7 kali, suratul Falaq 7 kali, surah An-Nas 7 kali dan tahlil 100 kali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.